astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ya karim. Ighfir lana hubana wa khatayana wa hid lana min amrina syarafa waghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ifuzal mursalin birahmatika ya rahimin. Allahumma syarah sururana bil iman. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan keimanan wa taqwa, dengan penuh ketakwaan kehadap Muhammad rahimin. Wa nawwir qulubana wa sudurana, dan terangilah hati kami dan dada kami binuri hidayati, dengan cahaya hidayah petunjuk daripadamu ya arhamar rahimin. Kama nawarta binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin, seperti terangnya matahari menyinari bumi sepanjang selamanya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahma wal ilma. Ya Allah, rezekikan kepada kami ilmu, pengetahuan dan kefahaman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Selamat pagi dan sihat semua ya. Dan semua sahabat-sahabat yang bersama pagi ni, alhamdulillah wassalam alhamdulillah. Saya beritahu waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah dapat kita berjumpa pagi ni, alhamdulillah. Dengan siaran tertunda semalam, hari ni insya-Allah. Okay, baik. Kerana sehari dua ni saya ke rumah bonda, jadi line internet di sebelah sana agak lemah, jadi saya tak dapatlah nak berlangsung dengan baik ya. Pagi ni insya-Allah. Okay, baik, insya-Allah. Kita berada pada hari yang ke-27 Ramadan. Hari ganjil yang ke-4 daripada 10 yang terakhir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Moga Allah Ta'ala rezekikan, kurniakan kepada segala usaha yang kita lakukan sepanjang Ramadan hingga bertemu di akhir-akhir ini dengan penuh keredaan daripada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah Ta'ala aminin, dan terima semua amal soleh yang kita lakukan. Dan sekiranya di antara kita Allah rezekikan dengan Lailatul Qadar, iaitulah satu daripada kurniaan dan rezeki daripada Allah Ta'ala. Cuma ingat lagi tak dalam pembelajaran kita dahulu tak, apa kita kita berkongsi antara perkataan Imam Syafi'i, sekiranya sesiapa daripada kita semua kan, sesiapa sahaja yang mana dia mendirikan solat Isyak berjamaah berserta dengan solat subuh berjamaah, sekiranya hari itu adalah harinya berlaku Lailatul Qadar, maka kita adalah antara orang yang sebahagian mendapat tempiasnya juga kan. Allahu Akbar. Sampai begitu sekali Allah Ta'ala nak kurniakan kepada kita Lailatul Qadar, itu kurniaan kelebihan yang ada dalamnya, dan kita adalah orang yang senantiasa melafazkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna pun boleh juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, semua ini kasih Allah Ta'ala. Perkongsian yang sebelum ini adalah tentang guru dan kemuliaannya. Pintah lalu adalah yang mana kita ini daripada firman Allah Ta'ala kita faham laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia akan dibahagikan mengikut kategorinya. Kemudian manusia dipecahkan kepada yang berilmu, yang belajar, yang tak berilmu, yang tidak belajar. 3 golongan. Kemudian semua ini kita telah membincangkan, dan yang paling utama dengan seluruh apa yang ada pada diri kita ini kena maklum sangat-sangat, sesiapa yang man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapat pahala seperti mana pahala orang yang mengerjakannya itu. Jadi kita semua adalah penunjuk cara. Nak jelaskan semua sekali, kita adalah penunjuk cara. Apa yang dimaknakan penunjuk cara? Bahawa hadirin semua sekali adalah orang yang mana telah pun menunjukkan kepada
orang di sekeliling kita, lebih-lebih lagi di kalangan ahli keluarga kita, kita tunjukkan apa yang ada pada nilai diri kita yang menjadi orang di sekeliling kita melihat sebagai contoh. Maka saat kita menunjukkan cara itu, saat kita menunjukkan seluruh daripada perbuatan, perkataan yangnya diikuti, lebih-lebih lagi perkara itu membawa kebaikan. Kita tunjuk, kita bagi tahu, membawa kepada kebaikan, pencetus kepada kebaikan orang. Orang tengok kita, orang rasa, wah, bagus ni, orang pun ikut. Maka seluruh daripada pahala yang diikuti oleh seseorang itu, dia akan menjadi pahala yang tidak dikurangkan pun ke atas diri kita. Kerana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana fil islami sunnatu hasanatun," sesiapa yang menjadi pencetus, pemula kepada suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran tersebut. Orang lain buat seberapa banyak rajin dia beramal soleh dengan perbuatan yang kita tunjukkan cara itu, ataupun perkataan yang kita bagi tahu, atau dalam suatu kelas atau training atau apa sahaja, menyebabkan orang mengikut, dan ianya suatu kebaikan, tak dikurangkan walaupun sedikit kita mendapat ganjaran. Tapi kena ingat, ini nak ulang ni, nak bagi tahu lagi sekali supaya jadi satu peringatan. Kerana apa? Semua kita adalah guru. Walaupun ada guru secara khusus, guru ada secara khusus yang dipanggil guru itu, yang dipanggil cikgu itu, yang dipanggil pensyarah itu, maka itu adalah pengkhususan dia. Namun kita semua, saat kita boleh menunjuk cara kepada orang lain, kita juga adalah guru. Kita juga adalah guru. Dan lebih-lebih lagi, kedua ibu bapa kita adalah guru. Dan paling hebat guru kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh daripada dirinya menunjukkan cara yang terbaik untuk diikuti oleh umatnya. Cara yang terbaik kita ikut dengan sebaik mungkin. Maka kena ingat, sesiapa pula, yang ni kena ingat juga, sesiapa yang menjadi pencetus, pemula, pelupa kepada suatu amalan keburukan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa menguranginya sedikit pun. Tak kurang langsung kalau dia menjadi pencetus kepada keburukan. Ini kena ingat sangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu saya dah bagi contoh sebelum ni, Amr ibn Luhai, salah seorang daripada pencetus kepada penyembahan patung berhala di kota Mekah. Dia bawa patung berhala daripada negaranya Parsi, letak atas unta dengan satu kepala daripada patung yang ada dalam istananya, dia bawa masuk ke dalam kota Mekah dan perkenalkan, inilah Tuhan yang patut kita sembah pada objek itu, pada patung itu. Dan sehingga hari ini masih ada orang menyembah patung berhala, maka Amr ibn Luhai tidak keluar daripada neraka Allah Ta'ala. Sebab dia menyebabkan orang lain sembah patung berhala. Baik hadirin, semua sekali kena beringat apa yang telah kita buat saat hari ini menjadi ikutan orang ramai, menyebabkan perkara itu asbab kepada kemungkaran. Kena ingat sangat-sangat. Baik, kerana itu, baik, kalau kita fokus kepada guru, maka seorang guru ini bagaimana? Dengan dipanggilnya ustaz, dipanggil maulana, dipanggil tuan guru, dipanggil syekh, dan disifatkan sebagai mursyid, murabbi, muaddib, orang yang menunjukkan adab. Allahu Akbar. Mereka ini pula bagaimana? Tengok, semua dikasih Allah Ta'ala. Bahawa manusia ini dalam keadaan diletakkan suatu label tertentu, gelaran tertentu, mereka adalah orang yang disanjung. Mereka adalah orang yang diangkat darajahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan dengan dirinya sendiri yang nak meletakkan pada kedudukan itu. Namun saat dia diangkat oleh Allah Ta'ala, dengan dianya adalah muaddib, dengan dia adalah mursyid, dengan dia adalah murabbi, dan dia juga adalah muallim, maka saat itulah dia diangkat oleh Allah Azza wa Jalla pada martabat yang tertentu, dengan dimuliakan pada dirinya, berserta dirinya adanya sebuah ilmu yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka semua yang dikasih Allah Ta'ala. Karena itu, bila kita dah dikhususkan, baik, bila kita adalah orang yang memilih sebagai seorang pendidik, yakni sebagai seorang guru secara khusus, tak adanya kita anak murid, ada kita follower. Kalau sekarang dekat Facebook dipanggil follower, orang yang mengikuti kita.
dekat IG kita, dekat Twitter kita, dekat apa lagi. Dan kita ada pengikut-pengikut kita secara tegar. Seorang cikgu, seorang pensyarah, berapa ramai murid yang ada pada dirinya, sekeliling dia? Ramai tak? Ramai. Satu kelas ada 40 orang, ramailah tu. Bukan satu kelas. Habis kalau dah satu sekolah ada 1,000 orang, bukankah 1,000 itu adalah semua pengikut dia? Ramai. Kalau daripada darjah 1 sampai ke darjah 6, contoh. Itu kalau daripada tingkatan 1 sampai ke tingkatan 6, daripada sebuah universiti, berapa ramai follower dia? Sekiranya anak muridnya bersama dengan dia sejak daripada darjah 1 sampailah ke peringkat mana, masih lagi menghayati apa saja, mengikuti apa saja yang ilmu yang diajarkan, Masya Allah, tabarakallah, sampai akhir, sampai mati. Segala apa yang dicurahkan, dikongsikan, diamalkan, tabarakallah. Sebab itu kena beringat, baik, semua dikasih Allah Ta'ala, maka ini adalah suatu daripada kurniaan Allah Ta'ala, yang mana kebaikan ke atas guru itu Allah rezekikan satu perkara yang paling utama, apa yang didoakan oleh sahabat, kepada sahabat, oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini ayat kita selalu dengar. Sesiapa, apa ni ayat pula, hadis yang selalu kita dengar, sesiapa yang dikehendaki kebaikan yang banyak oleh Allah Ta'ala, nescaya akan difahamkan perihal agamanya. Sesiapa yang Allah berkehendak ke atas diri kita semua, sesiapa sahaja Allah berkehendak untuk rezekikan kepada kefahaman tentang agama, tabarakallah, Allah nak rezekikan kita kebaikan tu. Faham dalam agama, banyak kebaikan yang kita dapat. Tak? Maka itulah yang sebab demikian kita berolehi kefahaman dalam agama Allah Ta'ala, tabarakallah. Tapi kalau duduk dalam agama, banyak tahu sahaja, fahamnya tidak, itu selalu kita sebut jadi masalah. Okay, baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Demikianlah guru sebenarnya kalau kita kategorilah, pertama ianya suatu kebaikan yang banyak. Bila ianya dipanggil seorang guru secara khusus ataupun dia adalah orang yang menunjuk cara, ianya suatu kebaikan yang banyak kerana Allah Ta'ala berkehendak ke atas dirinya kebaikan-kebaikan dirinya. Baik, boleh ya? Baik, kemudian sekiranya kita nak kata guru adalah sebagai khazanah, harta yang sangat bernilai, kerana apa yang ada pada dirinya, ilmu itu, maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wan nasu muadinun, sesungguhnya manusia itu adalah umpama barang galian. Barang galian ni berharga ke tidak? Berharga. Emas, barang galian. Perak, barang galian. Biji besi, barang galian. Minyak, barang galian. Maka diumpamakan seperti apa? Seperti galian emas dan perak. Manusia ni sebenarnya. Okay? Sebaik-baik manusia ni. Okay? Sebab dia sebagai satu, diumpamakan seumpama barang galian. Khazanah yang berharga. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam iza faqihu, yang mana sebaik-baik mereka, yakni pada zaman jahiliyah dahulu, akan menjadi sebaik manusia telah mengikuti Islam jika mereka memahami Islam itu. Maka sebaik-baik manusia sebagai khazanah yang teristimewa, bila mana dia daripada zaman ketidaktahu, zaman jahil dia ini, kemudian dia mengenali dan mengkaji dan memahami Islam, dia faham dengan agamanya, maka itu adalah yang terbaik ke atas dirinya. Semua ini dikasihi Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Kita ni sampai digelar sebagai khazanah. Yang saya pernah ingat, antaranya al-ilmu khazanah, ilmu juga suatu khazanah. Maka sesiapa yang berkehendak kepada ilmu, kat mana nak cari jalan dia? Maka soalan adalah suatu daripada pencetus atau dipanggil apa? Asbab kepada keluarnya suatu ilmu. Bermula daripada soalan. Maka sesiapa yang bertanya, maka dia peroleh ilmu lah. Ni kita biasa tak, kita dalam satu majlis, tiba pengurusi ke ataupun dia panggil apa dia, yang menjadikan majlis panel ke, kata ada apa-apa soalan dengan akhir ni, ada orang yang tak suka, alah dah nak habis pun nak bertanya lagi. Majlis nak habis pun sibuk nak bertanya, sebab ada yang tak selesa. Sebenarnya soalan ini
dia asbab kepada pencetusnya ilmu. Kemudian soalan-soalan ini menyebabkan dia mendapat ganjaran, dia mendapat keistimewaan, pahala pun pada orang bertanya sekalipun. Tanya pula mestilah tanya berkaitan lah, bukan tanya perkara yang tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena, nak nanya soalan, nak menguji. Itu tak boleh lah, tak sepatutnya. Jadi sudut adab pun tak kena juga. Baik, ini satu hal, bila tanya kita tak jawab seperti yang dia tanya, kita pula kena marah. Ini satu hal juga. Kita tanya tu dalam hal kita bincang. Dalam hal yang dibincangkan. Boleh ya? Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Maka yang demikian, bagi seorang guru, bagi sesiapa saja yang menunjuk cara kepada orang lain, dia adalah menjadi orang yang menunjuk ke arah kebaikan. Menunjuk kepada jalan kebaikan. Maka inilah semua yang dikasih Allah Ta'ala. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatul hasanah." Sesiapa yang memulakan suatu perbuatan dalam Islam, suatu sunnah yang baik, fa'amilu biha ba'dahu, kemudian lalu diamalkan oleh orang selepasnya, kutiba lahu mislu ajri man amila biha, ditulis bagi pemulanya pahala orang yang beramal dengannya, wala yankusu min ujurihim syai'in, dan tidak akan berkurang daripada pahala yang mereka itu perolehi. Seperti tiga ni, hadis yang ketiga yang menerangkan bahawa sesiapa sahaja yang menunjukkan jalan kebaikan, pahala yang dia dapat tabarakallah sunnah khaliqin tidak dikurangkan walaupun sedikit. Dah tiga hadis dibaca menerangkan betapa pentingnya orang-orang yang menunjuk cara yang baik. Kerana itulah semua yang dikasih Allah Ta'ala. Bila seorang guru secara khusus dia punya murid yang ramai, maka dia mesti menunjuk cara yang terbaik sebagai contoh teladan sebagai seorang guru. Allah, peribahasa kita kata apa? Kalau guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Advan lagi ya. Lebih ke depan. Lebih ke depan. Semua dikasih Allah Ta'ala. Bila kita berhadapan dengan ini setengah daripada setengah, semua dikasih Allah Ta'ala. Sekiranya dalam sesi kita pagi ni adanya para guru, saya minta maaf sangat. Mula-mula saya nak minta maaf. Cuma saya nak berkongsi sedikit pengalaman-pengalaman yang pernah kita jumpa. Lebih-lebih lagi sekarang saya sebagai seorang YDP di sekolah di Shah Alam, maka kita melihat karya sebagai seorang guru ni dia ada keistimewaan sebenarnya. Namun semua sekali tolong letakkan dalam satu minda yang baik. Minda yang baik yang mana bila dia telah terlantik sekarang sebagai seorang guru, maka laksanakan tanggungjawab itu dengan baik. Sebab kita jumpa ada orang sampai dia berkata, aku sebenarnya bukan nak jadi guru sangat, tapi oleh kerana tak ada kerja lain, keluar universiti tak ada pekerjaan, jadi sekarang ni tak nak aku isi borang sebagai guru, jadi aku masuk. Jadi dengan izin Allah Ta'ala, selesai dia mengikuti proses sebagai seorang guru dan dia diletakkan di sebuah sekolah sebagai seorang guru, dan murid dia panggil dia seorang guru. Tiba dia berkata, aku sebenarnya bukan nak jadi guru sangat pun. Menyebabkan tanggungjawab dia dalam sekolah itu kadang ada, kadang tak ada. Tanggungjawab sebagai seorang guru tak dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Tak ada roh. Dia panggil, tak ada roh pun nak jadi seorang guru, nak mendidik. Menyebabkan setengah daripada setengah itu, tabarakallah, terima gaji penuh, tapi tanggungjawab tak dilaksanakan dengan baik. So macam mana? Macam mana keadaan ini? Tabarakallah, kesian dekat anak murid. Terbiarnya anak murid, tapi anak-anak murid panggil dia cikgu, anak-anak muridnya panggilnya guru, tapi dia sendiri berkata, aku sendiri sebenarnya, dengan kata lain, tak ada roh pun nak jadi seorang guru. Kalau begitu, dia telah menyekat satu daripada peluang orang-orang yang ramai berhajat untuk menjadi seorang guru yang bersungguh isi borang nak jadi seorang guru, tapi tak direzekikan Allah Ta'ala. Tiba dia dapat, dia tak laksanakan. Kesian. Gaji terima bulat. Contoh, sampai pernah saya tegur seorang guru dekat tapak perhimpunan dalam kawasan sekolah, dia isap okok. Saya daripada pagar sekolah jauh ni tengok berjalan, saya berjalan terus depan dia. Saya kata terus, sekiranya aku ni sebagai seorang yang ada kuasa, contohlah PPD ke,
Tak, pegawai pendidikan ke, hari ni juga aku suruh kau berhenti. Saya kata hari ni juga kau kena lucutkan jawatan sebagai guru. Depan-depan saya kata. Dah didik sokok depan kawasan perhimpunan, murid-murid masih lagi berlari. Walaupun sorok belakang ini, asap masih keluar, ghairul muta'addib. Tak ada adab sebagai seorang pendidik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini nak ingatkan sangat. Sebab apa? Bukan marah ni. Bukan marah. Nak bagi penegasan bahawa seorang guru, dia penunjuk cara. Sebab kita dah baca 3 hadis ni berkenaan sebagai orang yang menunjuk pencetus, pemula kepada suatu kebaikan diikuti, maka dia adalah orang yang mendapat ganjaran pahala dan doa daripada murid. Bila dia melihat anak muridnya merokok, dia berkata, kau ni di sekolah pun nak serokok. Tiba dia berkata, saya tengok cikgu merokok biasa aja. Guru nak kata apa? Dia balas balik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itulah semua dikasih Allah Ta'ala, tolonglah. Okay? Dan benda ini bukan hanya khusus kepada guru. Sebab itu saya minta maaf awal-awal. Bukan saya nak tuju kepada seorang guru. Cuma bila bincang kita sebagai guru dan kemuliaannya, maka mereka berada dalam martabat yang tertentu, dalam kedudukan yang tertentu, bila mana mereka digelar. Walaupun dia sebagai seorang pensyarah, sama juga. Tak, sama juga. Dan sama juga kita sebagai ibu bapa. Sama juga bila menunjuk cara yang bagaimana. Tak? Allah Akbar. Kalau ikutkan, ini dengar. Ini sebenarnya. Ini hakikat sebenar seorang guru. Atau sesiapa yang menjadi penunjuk cara. Semua yang dikasih Allah Ta'ala. Ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebenarnya guru ini selamat daripada celaan. Sebenarnya dia adalah selamat daripada celaan. Kenapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah. Dunia ini adalah semua seisi-isinya adalah dilaknat. Dunia yang kita ni, dunia yang kita lalui ni dalam kehidupan kita, keseluruhannya mal'unah, adalah dilaknat. Dilaknat ni benda yang dicerca, benda yang dicela. Itu mal'unah. Mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dan semua yang ada dalam tu, seisi-isinya ni semua dilaknat, kecuali orang yang ingat kepada Allah. Zikrullah, orang itu dia banyak ingat kepada Allah. Au aliman, atau orang itu orang yang alim, atau orang yang berilmu. Okay? Kemudian au muta'alliman, atau orang yang belajar. Tiga ni semua dikasih Allah Ta'ala. Bila dia orang yang banyak ingat kepada Allah, bila dia sebagai orang alim atau orang berilmu atau guru, kemudian dia adalah orang yang muta'alliman, orang yang sebagai pelajar, sebagai murid, yang kita mana yang telah saya bagi tahu, 3 golongan manusia yang disebut oleh Sayyidina Ali, fa'alimu rabbaniyu, iaitu orang yang alim lagi rabbani, yang hanya takut kepada Allah, wa muta'allimun ala sabili najahin, iaitu seorang murid yang belajar kerana ingin selamat dirinya dunia dan akhirat, wa hamajun ra'unun atba'u kullin naqin. Kemudian ada kalangan manusia ni, rakyat jelata dia seperti orang awam yang banyak mengikut orang yang menyeru, kemudian dirinya seperti lalang. Maka hak ni duduk dalam laknat Allah Ta'ala. 2. Kalau kat sini Rasulullah Muhammad SAW tambah 3, iaitu orang yang ingat kepada Allah, zikrullah, kemudian orang itu aliman, kemudian muta'alliman. Subhanallah. Kalau tidak, semua akan dilaknat. Maka selama mana kita berada dalam nilai ini, kita selamat daripada celaan. Namun kena ingat, musuh Allah Ta'ala ni sentiasa ada. Hadirin maklum ya, asasnya kita tidak dicela. Baik, siapa? Orang yang ingat pada Allah, orang yang sebagai guru, orang alim, kemudian orang yang belajar. Asalnya tidak dicela. Kenapa? Bila semua sekali berada dalam nilai yang sama, iaitu semua
banyak ingat kepada Allah. Semua banyak beriman kepada Allah. Maksudnya seluruh umat manusia ni, dia adalah orang yang hanya mentauhidkan Allah dan mengikuti seluruh daripada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana kita beriman pada satu masa nanti, sewaktu pemerintahan Imam Mahdi dan juga Nabi Isa, kan seluruh umat manusia saat itu beriman kepada Allah, duduk dalam kemakmuran, semua bertakwa, semua jadi ahli ibadah. Tak, masa tu harta benda tidak jadi lagi rebutan saat itu. Semua ini kita beriman dengan peristiwa dan perkara ini. Maka seluruh daripada itu, orang-orang yang berilmu, orang yang belajar, semua dihormati, diraikan. Dan orang yang ingat kepada Allah. Hari ini manusia tengok orang baik pun kena marah. Hari ini manusia tengok manusia buat baik pun dia tak sedar hati. Dia iri hati. Hari ini kita belajar macam mana pun kita diherdik, kita dihina. Tak, guru-guru, para alim ulama menerangkan perkara-perkara yang baik, mengajak manusia kepada kebaikan pun kena cerca, kena marah. Tak, para umara, para pemimpin yang menunjukkan contoh yang baik pun kena herdik, pun kena marah. Kerana di antara manusia yang kita berada sekarang ini, dalam kelompok yang kita duduk sekarang ini, tergolongnya di kalangan mereka-mereka yang duduk dalam laknat Allah Ta'ala, dalam cercaan Allah Ta'ala. Dahlah yang tiga tadi, yang berilmu, yang belajar, yang tak berilmu, yang tidak belajar. Kalau dia dah tak belajar, tak ada ilmu, maka apa yang ada dalam minda dia? Banyak perkara yang akan membawa keburukan. Diri dia sendiri pun tercela, dia nak cela orang pula. Baik, boleh? Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, yang ni kita kena jelas, kita kena faham bahawa pengkhususan bicara kita sebagai seorang guru, dia ada kemuliaannya. Namun bila kita juga adalah orang yang menunjuk cara kepada orang lain, kita juga ada kemuliaannya. Allah berfirman, yurfa'illah, bismillahirrahmanirrahim, yurfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Allah angkat ke atas kita semua, yang beriman di antara kita semua, Allah angkat darajah, kedudukan, keistimewaan, pangkat dari sudut pangkat kau nak panggil apa, kedudukan kita ni Allah angkat. Pertama, kita beriman. Wallazina utul ilma darajah, yang mana pula dia pula adanya ilmu. Dia beriman, ada ilmu. Dia berilmu, tabarakallah. Kedudukan manusia ini, tabarakallah. Dia beriman, dia berilmu, maka kena ingat, dia bukan hanya sebagai seorang guru yang diletakkan sebagai status itu, namun bila dia sebagai orang biasa-biasa saja, orang kampung biasa saja, kerana dia beriman, Allah rezeki dia kepada ilmu, dia beramal dengan seluruh daripada amalan orang-orang soleh, dia banyak ingat kepada Allah Ta'ala, kedudukannya tetap diangkat. Kedudukan dia, bukan kata kita orang kampung biasa, ya tak ada apa-apa pun, namun dia seorang yang beriman, tabarakallah, Allah muliakan. Jangan pula nak merendah diri dengan keadaan kita. Tak, kita beriman tak? Alhamdulillah kita beriman. Ada tak ilmu untuk membawa kita kepada keredaan Allah Ta'ala? Ada. Maka duduk dalam nilai alhamdulillah. Tak, senantiasa membawa nilai itu. Subhanallah, tabarakallah sana khaliqin. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Kerana itu diri kita dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala rezekikan saat inilah, bila kita punya ramainya murid, bila kita juga sebagai seorang pelajar, di mana sahaja kita berada, menjadi setiap daripada kita membawa nilai dan tanggungjawab itu adalah dengan menghormati dan memuliakan. Menghormati dan memuliakan. Mana-mana yang orang itu kita raikan dia sebagai orang yang membawa kepada kita, dipanggil apa? Pencetus kepada kebaikan. Pencetus kepada kebaikan. Kita kawan saja dengan dia menyebabkan kita makin banyak ingat kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, tabarakallah. Saya antara perkara yang seronok lah buat masa sekarang kan, kita rasa seronok je tengok kelompok orang-orang muda dekat Shah Alam satu ketika dahulu nak duduk semeja dengan dia orang ni, tabarakallah, layah, lari, wayah dan tu lari. Selalu saya kongsikan, ada yang buat benda yang sama pun tak apa. Mana-mana anak-anak murid yang berasa macam dia tu agak ketegar sikit dengan degilnya, dengan masalah disiplinnya, sekiranya ada dalam kuliah kita pagi ni, perkongsian pagi ni adanya para guru, ada cikgu, ustazah, perkara paling utama jangan buat musuh dengan dia orang. Utama-tama usahlah buat musuh.
Buat musuh, tak ke mana juga kita pun. Kan dia tak ke mana, kita pun tak dapat nak santuni dia makin jauh daripada kita. Rugi. Kedua-dua akan jadi rugi. Santuni dia dengan sebaik mungkin. Jadi kelompok ni berapa tahun yang lalu ni, kisah lama sebenarnya. Alhamdulillah hingga ke hari ini ada di antara mereka tu, saya selalu tengok dekat Facebook dia, dah membawa nilai bukan setakat dirinya tapi juga kepada ahli keluarganya. Ada boleh buat tadarus, boleh buat membaca Al-Quran sama-sama dengan ahli keluarga. Dia dengan tu kat masjid, dan kelompok-kelompok yang lain, 2-3 orang di antara kawan-kawan dia yang lain pun mula ke masjid. Okey. Dan masa bercakap pun alhamdulillah, sebelum ni tabarakallah. Oi, kalau bercakap la ilaha illallah, tak, mulut tu lebih kotor daripada longkang. Mencarut, banyak mencarut, banyak nak mengutuk atau akan baik. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka semua yang dikasihi Allah Taala, apa yang saya buat paling utama lah apa yang saya buat. Ni saya tunjuk contoh lah. Ini contoh, bukan nak ikut. Kalau boleh buatlah kan. Ini contoh lah. Maksudnya saya ada pakai satu minyak dipanggil oud. Bila sekali saya nak jumpa dengan dia, dengan dia orang ni, saya letakkan minyak ni di tapak tangan. Saya buka, letak di tapak tangan. Target dia apa? Saya nak meninggalkan satu bahu pada mereka. Biar ada kesan. Biar ada kesan. Target saya biar ada kesan. Kerana apa? Dengan ada kesan itu menyebabkan dia ingat. Baik, kita nak bagi kesan dari sudut mana? Kalau kita bagi nasihat, kadang ni orang kalau dia tak suka pada kita, bagilah nasihat sampai berbuih mulut pun dia tak hirau. Jadi so, macam mana kena buat? Dalam keadaan yang lain, saya duduk dekat meja sebelah tepi dia. Saya sengaja pakai minyak supaya bau itu sampai kepada dia. Dia pun hidu bau wangi daripada mana. Dia perasan dah kita dekat sebelah. Bila dah nak keluar tu, saya sengaja pergi salam. Okey, baik. Salam semua, terus salam. Benda tu kita dah. Minyak tu saya dah letak kat tapak tangan. Bukan canuai. minyak pun wangi, minyak ke apa dah. Hak wangi sungguh. Letak. Salam semua sekali. Ada 10 orang, 10 saya salam semua sekali. Biar dia buka ada kesan. Balik. Seminggu saya tak datang. 3 hari saya tak jumpa dengan dia. Contohlah kita buat. Maknanya selepas bersalam tu kita tinggalkan mereka. Sehingga mereka mencari. Bila berjumpa mereka tanya, Ustaz gimana lama tak nampak? Kita ceritalah lebih kurang. Sebenarnya, Ustaz pakai minyak apa? Bau wangi. Dia tanya. Dia tanya. Okey, itu antara kaedah yang saya buat. Last sekali, panjang pendek ceritanya, mereka mula dia ingat ada sampai level puspa wangi. Duk cium tangan. Oh sedap, wangi. Wangi. Wangi tu melekat dalam jiwa dia, berasa seronok dekat tim mereka, dan alhamdulillah hingga ke hari ini insya-Allah lah. Jadi baik. Alhamdulillah baik, lunak. Daripada jauh nampak saya sampai dia tengah duk isap rokok, dia buang puting rokok, habis cerita suyak semua sekali, bangun nak balik, baru ambil balik rokok yang dia buang tu. Dia nak ambil, ada juga namun depan kita dia tak isap rokok. Sedikit cara lah hadirin semua. Maksudnya kita ni ada cara untuk santuni, nak dekati. Kalau main yang ada tegasnya, tetap ada tegasnya. Ada juga saya bertegas dengan dia orang ni. Ada, saya beritahu tegas dalam agama begini. Bukan marah, tapi kita tegaskan suatu perkara. So, ada disiplin dia, ada peraturan dia. Sebab tadi kalau kita faham situasi bahawa kita ni sebenarnya terdedah dengan laknat, dengan kutukan, dengan celaan. Kita ni banyak terdedah dengan itu. Maka tolong ambil satu minda yang baik. Adakah kita setiap hari nak duduk dalam celaan manusia? Itu yang perlu kita faham. Adakah kita setiap hari nak duduk dalam celaan manusia? Dalam kutukan manusia? Atas segala perbuatan, tingkah laku yang kita tunjukkan. Kok manusia kok tu baru. Tabarakallah. Duduk dalam laknat, dalam celaan, 2 perkara tadi tak? Allah tak suka, Rasul tak suka, manusia pun tak suka. Dan bumi yang kita pijak pun tak suka dengan kita. Habis kita. Boleh? Kalau hidup dalam kebaikan, dalam doa orang yang baik-baik semua sekali, maka kita disukai Allah, disukai Rasulullah, seluruh daripada makhluk manusia dan alam ini dan dunia, bumi yang kita pijak pun suka kepada kita. Duduk dalam redha Allah Ta'ala. Maka poin besar dia apa?
kita cari jalan macam mana kita boleh duduk dalam doa manusia yang baik-baik. Dan kita boleh duduk dalam doa para malaikat. Kita boleh duduk dalam doa yang mana kita diamalkan, kita beramal dengan doa-doa yang baik. Tabarakallah. Mudah urusan. Mudah urusan kehidupan kita. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka inilah yang mana kemuliaan yang ada pada diri kita sebenarnya boleh kita bina, boleh kita berada dalam kemuliaan itu bila mana kita adalah orang yang mencari jalan. Mencari jalan. Bukan kita mengharapkan pujian sebenarnya. Bukan kita mengharapkan kita nak dipuji oleh makhluk dengan diangkat nama, dengan dibagi tahu pangkat, dengan kita begini-begini, oh bagus, hari-hari kena puji gini-gini. Takut jadi benda lain pula. Asal buat baik, kita nak mengacanang ke seluruh umat manusia bahawa kita adalah orang yang baik seluruh dunia. Tidak. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya? Maka kita adalah orang yang mana boleh berusaha dan menunjuk cara yang tak kawan-kawan yang saya dah bagi tahu tadi diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Maka yang paling utama saya pesan kepada kelompok-kelompok muda dan siapa saja, kita ni setiap kali berkawan mesti menjadi orang yang boleh membawa kita kepada Allah Ta'ala. Orang jumpa dengan kita menyebabkan kita ingat, orang akan teringat kepada Allah Ta'ala. Nasihat-nasihat. Bukan orang jumpa kita sahaja, tak boleh cakap dengan dia ni. Ada pula dia ni dekat meja tu. Aduh, tak boleh lah. Asal kita datang je, kita dikutuk. Kita ni dalam kategori manusia ni, ada juga level-level dia. Ada hukum dia juga. Kita ni ada satu ketika jadi haram ada. Kita ni kadang-kadang setengah daripada setengah manusia ni, haram kita ada dalam kelompok kita. Asal kita adanya, kita buat masalah. Asal kita adanya, kita menjadi duduk mengutuk orang. Orang tak suka kita. Tak. Ada kala kita jadi wajib ada. Kita tak ada orang cari kita. Mana pergi ni? Sekian-sekian ni kata Allah rindunya kat dia. Kalau dia ada, dia selalu bagi nasihat yang baik, contoh yang baik. Wajib ada. Dia ada puji ya pula. Ada pula. Orang sampai cari. Ada ketika kita jadi wajib ada. Ada ketika haram kita ada. Ada ketika makruh ada. Ada ketika harus kita ada. Tak? Sampai tahap begitu sekali. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, ini yang perlu kita faham dan kita maklum. Di antara kita adalah orang yang senantiasa boleh mendoakan kepada guru kita, boleh mendoakan kepada sahabat kita. Kita boleh mendoakan kepada orang yang menunjuk cara kepada kita. Kerana apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Sesiapa, ni ingat lagi kalau kata man, sesiapa, maka kita adalah orang yang berada dalam sesiapa itu yang berbuat baik kepada kamu suatu kebaikan, maka balaslah. Okey. Sesiapa kita semua yang bersama dengan saya pagi ni, dia berhadapan atau berada bersama dengan orang yang pernah buat kebaikan, maka balaslah kebaikan itu. Kita pernah buat baik kepada orang, kita balaslah kebaikan itu. Orang tu pernah menerima kebaikan daripada kita, maka orang itu balaslah kebaikan itu. Baik, macam itulah maknanya saling harga, menghormati, meraihkan antara satu sama lain. Baik, maka balaslah. Baik. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Ni sekiranya tiada upaya nak balas dari sudut mana sekalipun mampu kita balas, maka balaslah. Macam mana? Jika tidak mempunyai sesuatu. Jika kamu tidak mempunyai sesuatu, maka untuk membalasnya, maka doakanlah dia. Tak ada sesuatu nak balas kebaikan yang dia bagi, maka kita pun doakan dia hatta tarau annakum qad kafa'atumuhu, sehinggalah kamu merasakan bahawa dengan kamu berdoa kepadanya itu seolah-olah kamu telah membalasnya sesuatu. Tak, seolah-olahnya kita dah membalas kepadanya sesuatu sebab daripada doa kita itu. Doa kepada dia. Tak, jangan pula pergi sampai kat dia, malam tadi aku doa kat engkau daripada pagi sampai ke daripada malam sampai ke pagi. Bukan gitu. Tak macam tu. Pergi bagi tahu pula, kata aku doa kat kau tahu malam tadi. La ilaha illallah.
Tak payah yang itu. Dia tak bagi tahu kat dia pun tak apa. Namun nak bagi tahu apa? Tadi gurau ya kan. Nak bagi tahu biar timbul satu rasa kita doa kepada dia tu seolah kita telah memberi sesuatu yang amat-amat bernilai. Inilah hadiah yang terbaik daripada aku. Apa dia? Sebuah doa. Doalah apa sahaja yang ada dalam pengetahuan kita. Doa kepada sahabat kita, doa kepada isteri kita, doa kepada suami kita, doa kepada adik-beradik kita, doa kepada lebih-lebih lagi kepada kedua ibu bapa kita yang juga menjadi guru kepada dunia kita hari ini, yang kita boleh mengenal alam ini, yang kita boleh kenal dunia ini dan seluruh kehidupan perjalanan kehidupan kita ni kerana adanya seorang ibu dan ada seorang ayah yang menunjukkan cara kepada kita untuk menyantuni perjalanan hidup ni kan di dunia ni tak. Dan lebih-lebih lagi kita berdoa ya Allahu Akbar, berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mendidik, mentarbiah, mengajar, menerangkan jalan bagaimana untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dan kita kenal Rasulullah. Dengan kita mengenalnya, dengan kenalnya Rasulullah, maka kita kenallah Tuhan yang kita sembah, Allah Azza wa Jalla. Bukan kerana, kalau tidak kerana Rasulullah, maka mungkin hari ini wa iyazubillah apa yang kita sembah kita pun tak tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, banyaklah kalau nak bincang, nak bagi tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan guru, nak bagi tahu dengan nilai seorang pendidik, banyak perkara sangat. Cuma yang ditekankan sangat tadi, sekiranya kita pencetus, itu yang paling utama. Kita seorang pencetus, kita pemula ke arah kebaikan, sama ada dia seorang guru secara khusus, dia seorang trainer, dia seorang jurulatih, dia seorang coach, dia seorang apa sekalipun, maka tolong berhati-hati, tolong beringat, biar perkara yang kita kongsikan itu, kita sampaikan itu, manfaatnya besar, manfaatnya membawa kebaikan yang baik, yang terbaik kepada orang itu, diikuti hingga akhirnya. Diikuti. Tabarakallah. Maka kita mendapat ganjaran pahala tidak dikurangkan walaupun sedikit. Boleh? Tabarakallah sana khaliqin. Ingat sungguh-sungguh. Jadi semua yang dikasihi Allah Ta'ala, antara nak kelebihan-kelebihan yang perlu kita faham ke atas diri kita, walaupun kita kongsikan sedikit sahaja, namun dia tetap ada kelebihan. Okay? Yang paling utama, sesungguhnya kelebihan orang alim, orang yang ada ilmu itu, bila dibandingkan dengan ahli ibadah, seperti bulan pada malam bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Ini bandingan orang yang alim, orang yang berilmu. Bila mana kelebihan ke atas dia bagi orang yang berilmu, orang alim, seperti berbanding dengan ahli ibadah, seperti apa tadi? Bulan pada malam bulan purnama yang terang benderang, yang dikelilinginya oleh bintang-bintang, maka terselahnya dirinya itu. Okey, baik. Boleh. Maka jadi seorang yang mana kita ini dalam pada mata seseorang itu mulia. Hatta kita depan sesiapa sekalipun, dalam keluarga kita sekalipun, kita dilihat orang yang dimuliakan, orang yang diraikan, kan, dihormati. Sebab ada di antara kita juga, di kalangan setengah daripada setengah ibu bapa, ada juga ayahnya tidak dihormati oleh anak. Anak tak boleh dengan ayah, anak tak boleh dengan mak. Anak tak boleh lah tengok ayah pun, tengok mak ke, dia jadi timbul rasa benci ke apa semua, wallahu taala alam wa iyazubillah. Mungkin kerana disebabkan oleh ayahnya sendiri yang tidak bertanggungjawab. Salah satu. Dan saya ingat saya pernah mengajar masa tu di Sekolah Agama Padang Jawa, Kelang. Saya jumpa dengan seorang pelajar ni, dalam bab solat ni memang dia antara orang yang agak bermasalah dalam bab solat. Dia memang bermasalah. Last kali saya pun tanya dia, budak tu, saya tanya, kenapa kamu sebenarnya ni? Kalau saya tak tengok kamu asal solat sahaja mesti ada isu. Jawapan dia pada di sudut ia mudah disebut, tapi dari sudut kita mendengar, tabarakallah, Allahu Akbar. Apa dia? Ayah saya pun tak solat. Ayah saya pun tak solat. Macam mana ustaz nak suruh saya solat, nak ajar marah saya pasal solat? Tak suruh saya buat kat sini. Balik nanti pun saya tengok ayah saya tak pernah solat, Jumaat pun tak buat.
Lepas tu saya nak solat. Nak bagi tahu apa? Yang menunjuk cara itu adalah ayahnya sendiri. So, model dah ada. Dia ikut je lah. Tiba ayah nak marah. Apa kamu tak solat? Dah. Ayah tak solat. Nak suruh saya solat. Itu perkataan dia pada saya. Kata Allah Akbar. Maka saya pun kita ubah cara fikir. Kalau begitu kamu jadilah orang yang mendirikan solat. Kamu doa balik untuk ayah kamu jadi orang yang solat. Habis saya biar dia akan menanggung satu daripada tanggungjawab dia kan. Dari sudut dosa dia akan menanggung, tapi jangan kamu mengikuti dosa yang sama. Tukar cara, buat doa agar ayah kamu kembali taat kepada Allah, kamu juga adalah orang yang taat kepada Allah. Selesai. Okey, mudah-mudahan lah. Lama dah tak jumpa, tapi jumpa sekali jual durian. Apa pun, mudah-mudahan dia kembali pada Allah Ta'ala. Itu semua Allah Akbar. Kita cakap nama dia buat lah tu. Mudah-mudahan Allah Akbar. Maka semua yang dikasih Allah Ta'ala, ini yang perlu kita maklum dan faham semua sekali ya. Okey. Bahawa kita adalah orang yang istimewanya dan berolehnya suatu daripada ilmu Allah Ta'ala, lebih-lebih lagi dapat kita mendoakan kepada seseorang yang kita raikan, lebih-lebih lagi seorang guru, dan utamanya kepada kedua ibu bapa kita, dan khususnya kepada guru-guru yang kita kenali, boleh sebut, kita sebutlah kan. Dan daripada yang demikian juga kita adalah orang yang masya-Allah senantiasa beradab, tunjukkan adab yang terbaik, yang mana setakat yang diajar kepada kita dari sudut saya sendiri dengan madrasah Darul Hasani, bagaimana guru menunjukkan adab, dan daripada ibu bapa kita sendiri menunjukkan adab dia bagaimana bondanya tunjukkan adab, dan bagaimana orang-orang yang berilmu menunjukkan tingkah lakunya. Semua itu menjadi ikutan. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Penutuplah, saya jumpa dengan 2-3 hari lepas ni, jumpa dengan seseorang, yang satunya tak dijangka jumpa dengan seorang kawan atas urusan urusan sekolah ni. Jumpa seseorang di kat tempat dia bawa ke ni tempat ulama Nusantara, Tok Seleho, makan Tok Seleho. Ni dekat Kelantan lah semua hadirin. Baik, yang tu salah satu. Kemudian jumpa dengan seorang hamba Allah Ta'ala ni, tabarakallah, umur 83 tahun, perempuan, ahli ibadah. Tabarakallah, tengok, Masya Allah, umur 83 tahun, perempuan, Masya Allah. Kita raikan, tengok dengan nilainya, tabarakallah. Kenapa? Bangun pukul 2 pagi, kadang pukul 2.30 pagi. Umur 83, perempuan. Tak boleh nak bangun sendiri, melainkan dia bangunkan kerana masalah tulang pinggung dia. Tabarakallah. Tak, kita merasa la ilaha illallah, malu pada diri dengan umur kita ni. Dengan umur kita, dia umur 83 tahun, tapi dia ahli ibadah, bangun pukul 2.30 pagi. Kerana bangun, saya tanya dia, kenapa bangun sampai awal macam ni sekali? Saya kan usia 83 tahun, perlukan tidur yang cukup. Tahu tak? Umur 83 tahun yang dia perlu tidur yang cukup. Dia tak boleh rupanya. Sebab dia bangun, dia solat taubat. Dia bangun, dia solat tahajud. Solat tahajud 3 salam. Maksudnya dia kena buat 6 rakaat. So, kalau taubat dia pun 6 rakaat. Lepas tu pula dia kena zikir. Dia kata, kalau bangun lewat, kumpat, nak habiskan ni, nak habis semua disiplin dia ni, jadual dia, tak sempat lah. Sebab tu dia kena bangun awal. Dah lah zikir, dia kata, Mek ni zikir lambat zikir. Tak? Jadi bila zikir lambat, dia kena bangun awal. Tabarakallah. Malu kita kan. Ni hadirin, guru, ahli ibadah, dia menunjukkan cara. Mari dalam minda kita, orang yang berfikir, bila Allah kehendak kebaikan kepada kita, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan kita tentang agama. Kita lihat sebagai contohnya, orang yang berusia 83 tahun boleh beribadah dengan sebaik mungkin. Tiba kita yang direzekikan usia yang masih muda, kemudian asih ada tenaga dan kekuatan. Gitulah nak cakap. Saya pun kata, kita pun malulah kita bercakap dengan malu pada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Jumpa
Dengan yang demikian, mata terang lagi, boleh ngaji Quran dengan baik. Tabarakallah, kata hebat. Allah memang kita bila berada dalam ini sahaja, Allah muliakan. Allah muliakan terus. Bukan kerana dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan apa semua, tak. Bila saat dia berada dalam nilai itu, ini kita pun faham, inna akramakum indallah bi'atqakum. Yang mulia, yang benar di sisi Allah Ta'ala, sebenarnya mereka-mereka inilah yang bertakwa dengan sebaik mungkin. Maka semua para pendidik, sama ada mendidik dia sebagai seorang guru atau seorang pensyarah, atau dia sebagai seorang pendidik, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang sesiapa saja menunjuk cara, maka tunjuk nilai takwa, tunjuk nilai adab dan segalanya dengan sebaik mungkin adalah semata-mata untuk mendapatkan ilmu yang Allah redha ke atas diri kita, dan setiap daripada perkongsian itu mereka adalah orang yang membawa kebaikan yang lebih lagi. Seperti mana yang kita tunjuk, mereka adalah orang yang lebih baik lagi menunjukkan kebaikan. Dan seguluh daripada amal soleh itu, tanpa dia lupa juga pada kita, tabarakallah, banyaklah kebaikan-kebaikan yang kita dapat. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Baik, sebagai kesinambunganlah semuanya ini, kerana daripada tajuk guru dan kemuliaannya banyak siri-siri itu tertangguh dan tak lengkap semua. Jadi inilah yang dapat saya kongsikan. Dan sebagai penutup, Rani kata penutup, ni penutup lagi. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Bandingan ini saya baca hadis yang panjang, saya baca sepintas lalu, mudah-mudahan membawa kefahaman kepada kita. Baik, bandingan petunjuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bandingan petunjuk dan ilmu yang diutuskan kepadaku. Bandingan petunjuk dan ilmu yang diutuskan kepadaku ialah seperti hujan yang menimpa bumi. Maka sebahagian daripada bumi ada tanah yang subur, menyerap air, lalu menumbuhkan rumput dan tanaman. Dan terdapat sebahagian daripadanya tanah yang keras, tidak menyerap dan tidak menangkung air. Maka Allah Ta'ala menjadikan Allah Ta'ala menjadikan juga bermanfaat kepada manusia. Lalu mereka minum, memberi minum, menyiram tanaman dan dengannya. Semualah tanah tanah yang subur dengan tanah yang kering. Bandingan antara petunjuk dan ilmu itu. Terdapat pula tanah yang keras dan yang rata, tidak menangkung air dan tidak menumbuhkan tanaman. Maka apa dia? Maka itulah bandingan orang yang memahami agama Allah, mengambil manfaat daripada ajaran yang diutuskan kepadaku, iaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia belajar dan mengajar. Okey, baik. Bandingan juga yang tidak menghiraukan langsung dengan ilmu yang disampaikan itu, maka tidak mahu pula menerima petunjuk yang diutuskan kepadanya. Maka mereka itulah mereka yang rugi. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Dari 3 kelompok manusia kita bincang awal-awal, ada orang yang belajar, ada orang yang berilmu, ada yang tidak belajar, tidak berilmu. Ukur diri kita berada di bahagian mana, dan kita sebagai orang yang selalu memberi manfaat untuk diri dan juga kepada orang lain. Sentiasa duduk dalam doa orang, doa yang baik-baik, selamatkan diri daripada celaan manusia kerana sikap kita sendiri. Sehingga jumpa lagi, insya-Allah. Selamat meneruskan ibadah. Hari ini hari yang ke-27 Ramadan. Cuaca kami kat sini alhamdulillah dingin. Matahari telah memancar naik. Saya pun dah beralih tempat ni semacam ke muka ni kan. Dan seluruh daripada ibadah kita, mohonlah kepada Allah Ta'ala hingga akhirnya berakhir Ramadan ini diterima oleh Allah dengan sebaik mungkin. Mohon maaf daripada saya, salah dan silap, perkataan, tingkah laku dan segalanya. Dan semoga bertemu lagi insya-Allah kuliah subuh seterusnya. Esok insya-Allah saya ada, petang ada, sama ada hari ni kita ingat ada live juga. Ini jemputan khusus saya buat dekat Facebook saya sendiri, insya-Allah, bawah tajuk memuliakan dan membahagiakan, insya-Allah. Sehingga temu lagi. Barakallahu fikum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.